Perlu disedari bahwa kapasiti yang dapat disediakan hanya boleh menampung keperluan sehingga tahun 2018. Selepas ini, besar kemungkinan untuk bekalan yang sedia ada, langkah catuan terpaksa dijalankan dan sudah tentu dalam keadaan ini pihak pembangkang akan mula mengkritik bahawa kerajaan tidak pandai untuk mengurus penyediaan bekalan air yang berkesan seperti situasi krisis air yang dihadapi oleh kerajaan negeri Selangor pada masa sekarang. Saya mintalah ahli yang berhormat. Yang berhormat Menteri, ada usul penangguhan. Yang berhormat Menteri, ada usul penangguhan. Tuan Speaker, saya mohon menjarangkan bahawa di bawah peraturan tetap 2/1B, peraturan tetap Dewan Undangan Negeri, persidangan Dewan pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga semua perkara yang ditetapkan dalam aturan urusan mesyuarat diselesaikan, ditimbang dan diputuskan. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahwa Dewan ini tidak akan ditangguh seperti yang dicadangkan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul dipersetujukan. Dengan ini saya menjemput yang berhormat Menteri untuk meneruskan penggolongan. Tuan Speaker, boleh yang berhormat. Ya, minta penjelasan sedikit daripada. Saya rasa kita minta yang hormat Menteri dulu sampaikan sekejap, baru kita benarkan. Ya, yang Menteri teruskan dulu. Itu pun terklop kepada saya menentukan benar atau tidak. Betul. Terima kasih, Tuan Speaker. Ahli yang berhormat, khasnya ahli yang berhormat dari Moyog untuk tidak saya minta, ini tadi terputus pula. Saya mintalah ahli yang berhormat, khasnya ahli yang berhormat dari Moyog untuk tidak mempolitikkan isu pembinaan limpangan kekaiduan. Soal untuk memilih lokasi alternatif pada masa ini bukan lagi option kerana kajian telah memperakukan bahawa lokasi yang dikenal pasti yang itu Menteri merupakan lokasi yang terbaik. Moyok, sila dok. Menteri tidak bagi laluan. Teruskan. Terima kasih, yang berhormat Menteri. Terima sekali. Memang tidak kaitan, saya memang tidak kaitan buat tentang pembinaan impangan ini dipolitikkan ke apa tidak niat jahat. Cuma sekarang ni pembinaan impangan di kawasan yang dikatakan itu penduduk bukan penduduk yang terlibat, tapi secara tidak langsung penduduk penampang majoritinya tidak menyokong kerana sekarang sebagai di mana penampang sekarang ni telah macam kita memberi, tapi sampai sekarang pembangunan di Penampang sekarang saya tengok kita lebih daripada memberi daripada menerima pembangunan. So kenapa kita tidak bolehkah kita secara rasional tengok cari cara yang lain? Tidak semestinya membina satu impangan yang jauh lebih besar daripada impangan pembangunan sekarang. Ya itu maksud saya. Terima kasih. Mohon Menteri teruskan. Tuan Speaker, sama ada penduduk di Penampang ataupun di Moyog ini majoritinya tidak setuju, itu masih lagi dalam pengiraan. Ini anggapan. Memang kita tahu bahawa ada pembantah dan yang membantah ini telah melakukan bantahan ini bukan dalam konteks
yang ikhlas. Ini dalam konteks yang mempunyai interest tersendiri. Memang sekali ada yang dibangkitkan bahwa kita mempunyai kumpulan community yang mempunyai kedudukan yang spesial dan seharusnya mereka tidak diganggu dan perlu diteruskan kehidupan mereka as is at the moment. Tetapi mereka yang disentuh ini, yang disebut ini sebenarnya tidak terganggu mengikut pengukuran apa yang telah dihuraikan dalam penjelasan apa itu cadangan ini. Yang terlibat hanya 11 buah rumah saja. Jadi ini jauh daripada apa yang dikatakan oleh pihak yang lain, yang 1.000 lebih dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya kita perlu mengambil berat daripada sudut keperluan rakyat. Dan ini yang kita perlu buat. Kalau misalnya tidak ada Bebagon Dam, dulu ini pun kena bantah. Ada satu ketika waktu kemarau kita akan lebih teruk lagi keadaan. Nasib baik ada Bebagon Dam. Sekarang ini kita melihat dan menyaksikan what is going on in Semenanjung, in Selangor misalnya. This is a very serious situation, and that is why kita ini telah memikirkan. Matikan mic dulu. Kita ini telah memikirkan sebaik-baiknya apa yang diperlukan, dan we are looking at this more from the scientific point of view. Di masa yang akan datang selepas ini kalau dijadikan, saya jangka kita akan merancangkan lebih banyak lagi dam-dam di seluruh Sabah ini. Ini sudah pun saya lihat daripada dulu lagi, sebelah utara dan sebelah pendalaman. Dan oleh sebab itu apabila pihak yang telah membuat feasibility study dalam hal ini untuk menentukan mana tempat yang lebih sesuai, yang boleh memberi maximum supply of water to the people, keputusan yang dibuat itu menuju ke kehidupan area ini. Itulah sebab. Dan sekarang ini pun kita masih dalam tahap yang apa itu terakhir membuat satu studi, yaitu pihak kabinet telah memutuskan supaya diadakan special social impact study. Tetapi yang berlaku sekarang ini, penduduk-penduduk yang berkenaan, termasuklah ahli-ahli yang berhormat, menghalang membuat studi. Jadi kita menunggu special study ini untuk dibawa balik kepada kabinet untuk diputuskan. Tapi apa yang nampaknya sekarang ini, pihak ahli yang berhormat sama sekali tidak mau dam ini. Walaupun dam ini akan membakalkan air kepada Penampang, Kota Kinabalu, Putatan, Papar, Tuaran. Dan justru kita minta supaya perkara ini jangan dipolitikkan begitu saja. Kita mendengar daripada pihak pembantah. Saya tahu ini. Saya tidak payah turun pun kalau kira betul. Tapi kami akan mengadakan dialog nanti. Karena this issue is not an issue where it involves only certain group of people. Ini adalah in the interest of the public.
This is what we are talking about. So, of course, there is a part where there has to be some sacrifice. Di mana-mana pun begitu juga. Kita buat jalan raya. Kita terpaksa kadang-kadang acquire. It's a sacrifice. You know, we have to obtain from the people. Kita buat ini elektrik, dia punya itu grid jalan, waylift, semua itu terpaksa diambil tanah-tanah tertentu. Sacrifice. So sekarang nampaknya ahli yang berhormat membangkit soal kenapa pula di Penampang ini kena ambil saja. Sedangkan in the long term, if you look at the huge dam here, it will be an economic catalyst for the people there, for the surrounding. Just like any other big dam yang mana tourism can develop and all this, because this is a bigger dam than Babagon. But nonetheless, oleh sebab terrain yang ada itu telah pun mendedahkan ke bahwa inilah tempat yang paling sesuai. Hanya ini bukan bererti bahwa tempat-tempat yang lain di masa-masa yang akan datang tidak juga akan diberi tumpuan perhatian untuk dibangunkan impangan-impangan tertentu. Jadi ini adalah boleh dianggap some sacrifice which has to be opened up for the interest of the bigger public. You got anything else? Yang hormat, ya, pertanyaan. Oke, terima kasih yang hormat Menteri. Pertama, penduduk ataupun orang-orang yang affected, yang terlibat dalam pembinaan impangan ini bukan 11 biji buah rumah saja, tapi sehingga 9 buah kampung, jumlah kampung. Kampung itu besar, Kampung Terian, Buayan, Kampung Tiku, Timpayasa, Babagon Laut. Saya sudah pergi sama tempat ini, ramai, bukan setakat 11 biji buah rumah saja. I was there in hand. Bukan setakat 1-2 kali saya pergi, beberapa kali. Tempat itu luas, bukan kecil. Yang akan ditinggalami, akan dimusnahkan, besar. Saya nampak kawasan itu. Dan itulah kawasan satu-satunya di kawasan Penampang yang sekarang saya tengok untouched. Hutan belantara yang masih cantik, sungai masih cantik, lawa, tidak tercemar. Okey, Tuan Speaker. Yang hormat, yang hormat, saya rasa yang hormat Tapi Menteri dahulu akan mungkin barangkali menjawab. di sinilah ada Oke, yang hormat, sila duduk dulu. Di sinilah ada tempatnya kita ini memerlukan berdialog, bertukar-tukar. Let's be open. There's nothing to hide here. Why are you fearing us moving to make some study? There's nothing to worry about. There is a final decision to be made. Ini Kampung Tirian semua ini tidak kena. Yang sebenar tidak kena. Tetapi sekarang ini dijadikan satu isu seolah-olah mereka ini terkena. Tetapi we will have the dialogue, and then we can clear each other up. There's nothing to, you even talk, you say apa ini Guan Sio ini Kadazan Dusun karena tidak kena pelihara. You mean to tell me? Yang hormat Menteri, yang hormat Moyak, sila duduk dulu. Orang Papar, orang Penampang, orang Tuaran itu bukan Kadazan Dusun. Orang di Kota Kinabalu pun ada Kadazan Dusun juga. So let's not talk about that. Let's not talk about, jangan bangkit ini, bangsa ini. We're talking about the public. And you want to condemn Hu Guan Xiong? Janganlah, kita berdialog nanti. Okey, itu cukup sekarang ini. Saya cuma minta jaminan, yang Menteri, jaminan saya dijemput
dalam dialog itu sebab masa dia Point of order, Tuan Speaker. Yang berhormat, Mayok, dia tidak bagi laluan. Ya. Kalau Yang berhormat Menteri, teruskan. Kalau tidak diberi jalan, jangan. Ini peraturan. Peraturan mesti mau dipatuhi juga. Terima kasih. So, don't worry, we can have that dialogue. Let's be open. I'm here to serve the people. All the people. We are trying hard to provide water, enough water, clean water. If we have more money, we can do more. Simple as that. Okay, Tuan Speaker. Mengenai dengan cadangan untuk melaksanakan beberapa buah jalan bertingkat. Belum siap lagi tadi itu pula. Saya ulang balik. Soal untuk memilih lokasi alternatif pada masa ini bukan lagi option kerana kajian telah memperhatikan bahawa lokasi yang dikenal pasti itu merupakan lokasi yang terbaik. Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang bertanggungjawab dan tidak seorang pun yang terbabit dengan projek ini akan diabaikan sewenang-wenangnya. Ini juga berarti bahawa kita akan ambil kira situasi kedudukan penduduk-penduduk yang akan terpaksa dipindah dan kita akan pastikan bahawa satu formula yang lebih baik daripada yang dulu dan mungkin barangkali yang kita boleh ambil contoh daripada pihak negeri yang lain supaya mereka ini tidak terjejas dalam kehidupan mereka dan ekonomi mereka. Tuan Speaker, mengenai dengan cadangan untuk melaksanakan beberapa buah jalan bertingkat di Kota Kinabalu sebagai usaha untuk mengatasi kesesakan jalan yang kian meningkat, kementerian saya telah mengenal pasti 5 buah flyover untuk dicadangkan di sepanjang jalan lintas termasuklah di persimpangan Fosang. 2 buah sudah diluluskan dalam pelaksanaan untuk tahun ini. Manakala 3 buah akan dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk dipertimbangkan. Dalam pada itu, sukala juga saya memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa satu task force untuk membincangkan isu kesesakan di kawasan Kota Kinabalu telah pun ditubuhkan. Task force ini dipengerusikan oleh Datuk Bandar Kota Kinabalu dan dianggotai antara lain pihak JKR dan polis. Pasukan petugas ini di antara lain dipertanggungjawab untuk meneliti pendekatan yang terbaik untuk menangani isu tersebut. Tuan Speaker, mengenai dengan isu charge sambungan pengguna Seksyen 27 Akta Bekalan Elektrik 1990 menyatakan bahawa pemegang lesen syarikat utility berhak untuk mendapatkan kembali perbelanjaan daripada pengguna untuk talian bekalan, loji atau kelengkapan elektrik pada takat yang munasabah. Manakala peraturan 13 bekalan pemegang lesen tahun 1990 menyatakan bahawa pemegang lesen syarikat utility mempunyai hak untuk mengkehendaki suatu sumbangan daripada pengguna bagi mengadakan sesuatu pepasangan atau sambungan sesalur tegangan tinggi atau rendah. Secara lazimnya, reka bentuk pepasangan seperti di atas adalah optimum dari segi kos untuk manfaat kedua-dua pihak dan terutamanya kepada pengguna. Dalam hal ini, charge sambungan pengguna dikenakan kepada pengguna untuk talian bekalan, pepasangan dan atau